Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna ilma. Amma ba'd. Sambungan berikutnya ayat 23. Kita berhenti 2 minggu lepas ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan secara terang-terangan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak menyukai orang-orang yang sombong ataupun membesarkan diri. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, lalu mereka menjawab, asatirul awwalin, yang Tuhan turunkan adalah dongeng-dongengan, cerita dongeng orang terdahulu. Ini jawapan daripada orang yang mustakbirin, orang yang sombong dan membesarkan diri. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, maka disebabkan ucapan jawapan mereka yang sebegitu, mereka menanggung, memikul dosa-dosa mereka sepenuhnya pada hari kiamat. Di samping mereka juga akan menanggung min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan dengan cara tidak berilmu, dengan cara tidak mengetahui sedikit pun bahawa orang yang telah disesatkan itu sebenarnya telah menjadi sesat. Ingatlah bahawasanya amalah buruk apa yang mereka pikul daripada dosa itu, menanggung dosa sendiri dan dosa orang lain yang telah disesatkan. Qad makaral ladzina min qablihim, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, yakni tipu daya untuk menentang para rasul. Ada ulama tafsir mengatakan sebelum ini merujuk kepada Namrud bin Kan'an, seorang pemerintah yang begitu keras menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id, maka Allah Ta'ala menghancurkan rumah mereka daripada binaan bawahnya, asas binaan itu daripada bawah. Fakharra alaihimus saqf min fawqihim, maka jatuhlah menimpa mereka daripada atas. As-saqfu ni bumbung, binaan itu runtuh daripada bawah dan bumbung atas pun jatuh. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun, dan datang kepada mereka azab daripada arah tempat yang tidak mereka sedari. Thumma yaumal qiyamati yukhzihim, kemudian pada hari kiamat Allah Ta'ala menghina mereka dan berkata kepada mereka, yakni bertanya, aina syurakai alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Tusyaqquna perlu cukup 6 harakat, itu ma' lazim kalimi musaqqal. Ditanya kepada mereka, di manakah sekutu-sekutu kamu, di manakah puak-puak kamu, kuncu-kuncu kamu, penyokong kamu yang kamu membela mereka kerana semata-mata tusyakuna, kamu menentang Rasul, maka kamu sanggup membela mereka semata-mata kerana menentang Rasul yang diutuskan. Lalu berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, innal khizyal yaum, sesungguhnya kehinaan pada hari ini serta asu, perkara yang buruk akan menimpa orang-orang yang kafir.
Mereka itu ialah orang-orang yang alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat, yakni malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Mereka dimatikan dalam keadaan mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Fa'alqawus salam, lalu mereka menyedah diri sambil berkata, yakni mereka tidak mampu melawan. Akhirnya mereka mengaku dengan mengatakan, ma kunna na'malu min su', kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Mereka cuba menafikan keburukan yang mereka buat, seolah-olah mereka hanya buat yang baik sahaja. Bahkan sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu akhirnya dikatakan kepada mereka, fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu melalui pintu-pintu neraka jahanam itu untuk kamu kekal di dalamnya. Fala bi'sa mathwal mutakabbirin, maka amatlah buruk tempat tinggal, tempat kediaman bagi orang-orang yang takabbur ataupun orang yang membesarkan diri. Kita habiskan sampai ayat 29 sebab untuk melengkapkan jalan cerita berhubung dengan sifat al-mustakbirin, sifat golongan yang membesarkan diri, menyombong diri, meninggi diri, yang juga menggambarkan ingkar al-musyrikin terhadap al-wahyi al-munazzal, keingkaran kaum musyrikin terhadap wahyu yang diturunkan, ataupun mengingkari kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. La jarama, nabi makna haqqan, sudah tentu semestinya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang telah mereka nyatakan. Dalam ayat yang sebelumnya, wallahu ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nyatakan. Kemudian ayat berikutnya, Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan. Sama ada perbuatan yang manusia sembunyikan ataupun yang berlaku secara terang-terangan daripada pihak orang yang beriman ataupun pihak orang yang kafir, maka tidak ada satu pun yang dapat disembunyikan ataupun ditutup daripada pengetahuan Allah yang ilmunya meliputi, mencakupi setiap sesuatu daripada yang sebesar-besar perkara ataupun sehingga sekecil-kecilnya. Sebagaimana telah kita bincang dalam tafsiran yang lepas, keluasan ilmu Allah yang digambarkan dalam ayat surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, di sisi Allah Ta'ala anak kunci perkara yang gaib, tidak ada sesiapa yang mengetahuinya kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah gugur, tidaklah jatuh selai daun pun kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya, kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada sebutir biji benih yang berada pada tempat yang gelap di atas muka bumi. Wala ratbin wala yabisin, sama ada benda yang basah atau benda yang kering, semuanya illa fi kitabim mubin, sudah termaktub dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz, maknanya ada di sisi pengetahuan Allah. Apatah lagi apa yang manusia lakukan, sama ada manusia sedar ataupun tidak sedar. Di sinilah kelemahan orang-orang yang engkar. Mereka cuba menyembunyikan kejahatan mereka, padahal Allah Ta'ala mengetahuinya, sekalipun yang mereka sembunyikan itu dibuat pada waktu malam. Yastakhfuna minan nas, dalam ayat surah An-Nisa, mereka cuba sembunyi daripada manusia, tetapi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, padahal mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah, kerana Allah Ta'ala bersama dengan mereka ketika mereka berkata begitu pada waktu malam. Idh yubayyituna, ketika mereka berkata begitu pada waktu mabit, yang di waktu malam. Waktu malam ni biasa waktu kebanyakan manusia sudah berehat, sudah tidur. Walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya sebab dia bersama dengan hambanya secara ma'iyah yang ammah, secara umum. Walaupun disebut juga Allah Ta'ala bersama dengan hambanya secara ma'iyah yang khassah,
dalam beberapa ayat tertentu, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Ataupun innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang sabar, dalam bentuk ma'iyah yang khassah, kebersamaan yang khusus dari sudut ilmunya mengikut pandangan jumhur mufassirin. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang mustakbir, yang sombong, yang membesarkan diri, sehingga sesiapa yang kalau dia mati dan ada dalam hatinya walau sebesar zarah daripada nilai sifat takabur, maka dia tidak akan masuk syurga. Itu semua kita mengetahui dan telah disebut dalam kuliah yang lepas, hadis yang berbunyi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbat khardal min kibr atau minal kibr, tidaklah masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada walaupun sebesar zarah, sebesar biji benih yang kecil daripada sifat takabur. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang bersifat takabur, mustakbir. Maksud takabur di sini adalah orang yang batarul haq wa ghamtun nas, yang menentang kebenaran dan memandang hina kepada manusia dengan sebab dirasakan dirinya lebih mulia atau dirinya lebih dari sudut mungkin pangkatnya, hartanya ataupun kedudukannya. Dan orang yang sebegini, apabila kita melihat, kita menelusuri sejarah para nabi dan rasul, kebanyakan yang menentang nabi dan rasul adalah orang-orang yang disebut alladzina istakbaru min qaumihi, alladzina istakbaru min qaumihi, qala al mala'u alladzina istakbaru min qaumihi wa qala al mala'u alladzina istakbaru min qaumihi. Ayat tu banyak kali diulang dalam surah Al-A'raf yang telah kita baca tafsirannya dulu. Dan berkatalah pemuka maknanya pembesar-pembesar, orang-orang yang berkuasa, yang takabur, yang sombong dari kalangan kaumnya. Lalu kata mereka, wa qala al mala'u alladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum, berkatalah orang-orang yang membesarkan diri, orang yang sombong kepada orang-orang yang lemah, yang ditindas, adakah patut kamu beriman kepada rasul yang sebegini keadaannya? Adakah kamu beriman? Berkata kepada liman amana minhum dalam kisah Nabi Nabi Saleh, ata'lamuna salihan mursalun min rabbih, adakah kamu tahu bahawa betul Nabi Saleh itu seorang rasul yang menentang Nabi Saleh, dan begitu juga yang menentang nabi-nabi yang lain adalah dari kalangan alladzina istakbaru min qaumi, orang-orang yang bersifat takabur, yang bersifat sombong. Orang yang sebegini apabila dikatakan kepada mereka, ditanya kepada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang telah Tuhan turunkan, oleh kerana mereka tidak mahu menerima wahyu yang diturunkan daripada langit, lalu mereka menuduhnya sebagai asatirul awwalin. Seadanya ini yang disebut oleh orang-orang kafir yang terdahulu, maka inilah jawapan yang sama disebut oleh orang-orang kafir musyrikin di Mekah. Jawapan yang sama diberikan oleh orang-orang kafir di Mekah. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, lalu mereka berkata, ya kami dah dengar pun, sami'na, kami dah dengar. Lau nasya'u laqulna misla hadza, kalau kami kehendaki kami pun boleh cakap macam ni juga. Lau nasya'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah cerita-cerita dongeng, cerita-cerita karut yang direka oleh Muhammad sendiri, kata mereka, diambil daripada al-awwalin, maknanya al-aqdamin, orang-orang terdahulu. Inilah keangkuhan orang-orang yang tidak boleh menerima kebenaran Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala menceritakan sifat seorang lelaki musyrik yang sebahagian ulama tafsir menyebut namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, kisahnya disebut dalam surah Al-Muddathir, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar, dan ayat seterusnya. Kemudian disebut kisahnya dalam surah Al-Qalam,
fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jawapannya sama. Rujuk dalam surah Al-Qalam dalam juzuk 29, apabila Allah Ta'ala menyenaraikan 10 sifat buruk yang ada pada golongan penentang, di antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Mereka ni apabila dibacakan ayat-ayat Allah, lalu mereka berkata asatirul awwalin, ini adalah cerita dongeng, cerita karut orang terdahulu. Padahal mereka mengetahui bahawa tidak mungkin ayat seindah dan secantik bahasa Al-Quran mampu direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya memang diketahui Nabi pada peringkat awalnya dia adalah seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Walaupun sama ada Nabi ni ummi sepanjang hayatnya ataupun hanya pada peringkat permulaan, ia adalah suatu perkara yang menjadi perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada ulama mengatakan sifat ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menulis pada peringkat awal sahaja, peringkat terkemudian tahu. Ada setengah pendapat lain sebagaimana ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam Fatwa Mu'asarah mengatakan ia adalah sifat ummiyah, sifat tidak tahu dan tidak tahu membaca dan menulis adalah suatu mukjizat bagi Nabi, suatu sifat yang khusus. Itu pandangan dia dan ada hujah-hujah yang dikemukakan. Tapi sebenarnya apabila kaum musyrikin cuba menuduh bahawa Nabi mereka cipta ayat-ayat Quran, ia adalah suatu tuduhan yang sangat tidak signifikan, tidak munasabah, yang tidak berkait langsung. Dalam surah Ad-Dukhan, orang-orang kafir menuduh, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muallamun majnun, seorang yang telah diajar kepadanya, bukan muallim, muallam, seorang yang diajar kepadanya lagi bersifat gila. Seolah-olah katanya Nabi telah belajar daripada seseorang sehingga dia memiliki kemahiran membaca dan menulis, maka dia boleh mereka ayat-ayat yang dibacakan kepada orang-orang di Mekah. Lalu mereka mendakwa bahawa Quran ini adalah asatirul awwalin, kata mereka. Dalam surah An-Nahlu, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya kami mengetahui yang mereka berkata bahawa Nabi Muhammad ini diajar oleh seorang bashar, oleh seorang manusia yang lain. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa yang mereka tuduh bahawa Nabi diajar kepadanya adalah bahasa ajam, sebab katanya Nabi ini belajar berguru dengan seorang yang begini-begini, seorang yang asalnya bukan orang Arab. Padahal Quran ini adalah lisanun arabiyyun mubin, adalah diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Tindakan mereka itu menyebabkan mereka menanggung dosa mereka, auzar maknanya dzunubahum, khati'atihim, kesalahan mereka, dosa mereka. Kenapa dosa dinamakan wizrun ataupun auzar? Kerana ia merujuk kepada sesuatu yang thaqil, yang berat. Dosa-dosa ni benda yang berat. Sebab itu disebut dalam ayat surah Muhammad berhubung dengan peperangan. Allah Ta'ala memerintahkan kaum beriman, orang-orang yang beriman memerangi orang-orang kafir hatta tada'al harbu auzaraha, sehinggalah peperangan meletakkan auzar, bebannya. Auzar di sini bukan makna dosa. Dalam ayat ni liyahmilu auzarahum, mereka akan menanggung dosa mereka. Dalam ayat surah Muhammad apabila Allah Ta'ala menyebut wa imma mannan fa imma mannan wa imma mannan ba'du wa imma fidaan, sama ada orang-orang kafir yang berperang dengan kamu, berjaya ditawan sehingga kamu bebaskan mereka secara percuma setelah selesai peperangan, ataupun mereka boleh bebas dengan cara fidaan, berbayar. Itu berlaku sehinggalah hatta tada'al harbu, sehinggalah peperangan meletakkan auzaraha. Boleh rujuk dalam ayat ke-5 atau ayat ke-6 dalam surah Muhammad. Kenapa disebut
peperangan meletakkan auzar, bebannya. Maksud beban di sini ialah senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan semuanya dibuat daripada besi. Sama ada pedangnya, tombaknya, apa lagi, lembingnya, semua daripada besi. Dan semua orang tahu besi ni berat. Mana ada besi yang ringan, kecuali besi yang kecil nipis, tak apalah. Tapi besi ni semua benda yang berat. Maka Allah Ta'ala menyebut sehinggalah peperangan meletakkan bebannya. Maksud meletakkan apa dia, as-silah ataupun aslihataha, meletakkan senjata-senjatanya, kerana merujuk senjata dalam peperangan itu sesuatu yang berat. Maka di sini dosa ni disebut dengan auzar, beban, sebab dosa ni benda yang berat. Baik, dalam ayat surah Al-Ankabut, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka itu menanggung dosa mereka, bebanan mereka, beban. Dosa tu disebut dengan athqal, benda yang sakil, berat. Wa athqalan, dan juga bebanan-bebanan yang lain di samping bebanan mereka yang sedia ada. Maknanya orang-orang kafir yang menyesatkan orang lain, mereka menanggung dosa mereka, di samping mereka juga akan menanggung dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak berilmu. Dan mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang telah mereka ada-adakan semasa di dunia. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat menakutkan kita apabila orang melakukan dosa. Seseorang buat dosa yang dia buat, kalau dosa tu orang tak nampak, maka dosa dia seoranglah. Tapi apa-apa dosa yang dia buat sekiranya menjadi sebab kepada orang lain mahu mengikutinya, mahu mencontohinya, dia menjadi penyebab kepada orang lain pun turut sama buat dosa yang dia buat, maka dia menanggung dosa yang dia lakukan, dan dia juga turut menanggung dosa orang yang mengikutinya. Dan inilah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya Imam Muslim dalam sahihnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, petunjuk maksudnya sesiapa yang mengajak kepada jalan yang benar, jalan agama Allah, maka adalah baginya pahala seumpama pahala orang yang mengikutinya, yang mana tidak dikurangkan daripada pahala mereka itu sedikit pun. Orang yang berdakwah menyeru manusia ke arah jalan kebaikan, apa sahaja kebaikan yang diperintahkan oleh agama, sekiranya ada orang mengikutinya, maka yang menjadi da'i, pendakwah, mendapat pahala sekiranya ada mad'u yang mengikutinya. Kalau ramai maka pahalanya bertambah banyak. Wa man da'a ila dalalah, dan sesiapa yang menyeru mengajak ke arah kesesatan. Apa sesat? Sesat ni apa-apa sahaja yang terkeluar daripada jalan agama, terkeluar daripada sirat mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu, maka ke atasnya dosa, dia akan menanggung dosa seumpama dosa-dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidaklah dikurangkan akan perkara itu daripada dosa mereka sedikit pun. Kalau buat pahala mujurlah, kita buat pahala, orang ikut kita, alhamdulillah, kita punya akaun pahala kita akan bertambah banyak, dan menguntungkan kita ketika berlaku hisab, timbangan amalan antara yang baik dengan yang buruk. Tapi kalau seseorang itu buat benda yang jahat, benda yang buruk, mungkin dia dah berhenti, dah stop, okey dah, tapi orang lain masih sambung lagi, buat lagi. Dan sesuatu yang cukup menakutkan, kalau dosa yang dibuat itu masih berterusan, maka orang yang menjadi pencetus kepada keburukan itu terus menerus menanggung dosa yang tidak diketahui bilakah noktahnya dapat ditemui, mana tidak ada akhirnya. Contohnya berlaku kepada anak Nabi Adam, yang disebut dalam beberapa kitab tafsir antara Qabil dan Habil, walaupun tidak ada riwayat yang sahih menyebut nama tu. Ada mengatakan bahawa nama Qabil dan Habil itu daripada riwayat Israiliyat, tapi itu soal nama tu tak penting.
Tapi yang pentingnya kisah tu memang benar-benar berlaku dan disebut dalam Quran dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim naba abnai anaba bil haqqi id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Maidah. Berhubung dengan kisah di mana Qabil telah membunuh saudaranya Habil. Nabi SAW bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, ataupun ma min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada seseorang pun yang dibunuh secara zalim illa kana ala ibni adam al-awwal kiflum min damiha, melainkan akan terkenalah ke atas anak Adam yang pertama, iaitu Qabil. Kalau betul lah namanya Qabil, kiflun, ada jaminan daripada darahnya yang tumpah. Mana-mana pembunuhan yang berlaku atas muka bumi secara tidak benar, maksudnya orang yang tidak bersalah tiba-tiba dibunuh. Padahal Qabil hanya bunuh sekali sahaja, bunuh adik dia seorang tu je, saudara seorang tu je. Tapi setiap pembunuhan yang berlaku dalam kehidupan manusia di atas muka bumi, sekiranya pembunuhan itu bighairi haqqin, melainkan saham daripada dosa itu turut dipikul sama oleh anak Adam. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatli, kerana dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia. Antara hasanah dengan sayyi'ah, antara kebaikan dengan keburukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, untuk kita fahami maksud ayat ini, apabila satu kabilah daripada Bani Mudar datang ke masjid dalam keadaan yang sangat dhaif, keadaan yang sangat menyedihkan, dengan pakaian yang mungkin kita kata soyak rabuk ataupun lusuh, ataupun menampakkan kemiskinan, sehingga tergambar pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kesedihan. Kemudian disuruhnya Bilal untuk azan, dan dibuat pengumuman sesiapa yang mahu untuk bersedekah kepada orang-orang daripada kabilah Bani Mudar yang berhajat kepada pertolongan. Tunggu, tidak ada sesiapa yang tampil ke depan untuk tolong, sehingga berubah wajah Nabi kerana merasa sedih. Sejurus kemudian muncul seorang lelaki yang membawa penuh di tangannya, tak pastilah mungkin duit ke barang-barang ke apa, secekok bawa tang ini penuh, Kelantan kata penuh, secekok tang untuk diberikan kepada lelaki-lelaki yang datang daripada kabilah Bani Mudar. Bila seorang ini buat, orang lain pun pakai ikut sekali. Sedekah tu dah memang satu amalan yang digalakkan dalam agama. Hari tu dialah yang pertama buat. Apabila datangnya kabilah Bani Mudar, tindakan itu menyebabkan orang lain pun terdorong sama nak bersedekah juga. Lalu Nabi SAW berkata, man sanna sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sesiapa yang memulakan dalam Islam satu sunnah yang baik, maksud memulakan bukan memulakan mereka cipta sesuatu yang baru, memulakan dari sudut perbuatan. Benda tu dah ada dah, sedekah tu dah disyariatkan. Tapi dalam hari tu dialah orang yang pertama yang bersedekah berbanding dengan orang lain, nisbah pada hari tu. Akhirnya perbuatan sedekah tu memberi suatu semangat kepada orang lain untuk turut bersedekah. Jadi orang yang pertama bersedekah disebabkan dia the first, orang mula-mula sekali, dia dapat pahala sedekahnya, dan dia juga mendapat pahala daripada sedekah orang lain, sebab dialah penyebab kepada orang lain nak bersedekah. Itu yang baik. Kalau yang buruk, man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, sesiapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah perjalanan hidup yang buruk, maka dia mendapat fa'alaihi wizruha, dia mendapat dosa daripada keburukan itu, wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, dan dia juga turut mendapat
dosa daripada perbuatan orang lain yang mengikuti dosanya dengan tidak dikurangkan saham dosa mereka sedikit pun. Kalau bahagian buat baik itu kita kata mujurlah, tak apa lah. Tapi kalau bahagian buat jahat, orang Kelantan kata rohok dah seksa. Di akhirat nak pikul hak dosa sendiri pun berat dah. Kalau nampak kat belah mana. Lepas tu saya ada terima satu mesej WhatsApp, ada kawan hantar. Dia kata seandainya dosa manusia ni ada bau, dosa manusia ni berbau, nescaya ramailah manusia yang tidak akan keluar daripada rumah disebabkan bau dosanya. Waktu belah mana kita nak jawab dia? Hamba pun jawab balik, oh baguslah begitu. Kalau Allah Ta'ala menentukan bahawa dosa yang kita buat ni adalah sesuatu yang ada padanya bau, maknanya bau busuk, maka sudah tentu orang yang berdosa tu akan bertaubat bersungguh-sungguh sebelum keluar daripada rumah. Sama ada dia buat sunat taubat, dia membanyakkan istighfar, lepas tu cium-cium, oh tak bang dah busuk, boleh tubik, boleh keluar rumah. Sama juga kalau kita balik kerja, mungkin barang kita berpeluh berbau, kita tidak akan masuk dalam kumpulan orang yang ramai kalau kita tahu badan kita berbau. Seandainya pahala dan dosa ni ada bau di sudut wangi dan bau di sudut busuknya, maka dia akan memberi suatu gangguan yang banyak kepada kehidupan kita. Tetapi itu tidak berlaku sebagai suatu ibtilaan, sebagai suatu ujian bagi manusia. Cuba andaikan kalau kebaikan yang kita buat ni ada dia punya aroma wangi tu, oh sedapnya bang, dia mau ni banyak buat pahala. Kita pun kawan tu, oh busuk mu ni dosa apa dia mau buat hari ni, kita pula tanya, maka dia akan rasa malu dan rendah diri, dan boleh jadi orang yang wangi tu akan rasa takabur, oh alhamdulillah mujalah, oh tengok aku ni buat pahala banyak, dosa tak ada bang wangi sedap. Tapi itu tidak berlaku. Kita kena faham, itu hanyalah suatu andaian, imajinasi yang sebenarnya tidak pernah berlaku pada realiti kehidupan. Baik, mereka menanggung dosa mereka, termasuklah dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Dosa mereka itu secara kamilatan, secara lengkap. Lengkap maknanya tidak dikurangkan dosa mereka itu sedikit pun. Kalau dosa itu markahnya 100 lah, itu yang hak dia buat, hak orang lain buat juga dia akan dapat juga. Banyak mana itu bergantung kepada kadar dosa yang dilakukan dan juga kadar kesesatan yang dibuat kepada orang lain. Baik. Ala sa'ama yazirun, amatlah buruk apa yang mereka bawa. Maksudnya amatlah buruk ma yahmilunahu minal auzar, apa yang mereka pikulnya daripada dosa yang mereka telah lakukan. Qad makaral ladzina min qablihim, sesungguhnya orang-orang terdahulu telah mengadakan makar, tipu daya, tipu helah terhadap agama Allah, terhadap rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, dengan pelbagai cara yang mereka lakukan semata-mata li'itfa'i nurillah, untuk mereka memadamkan cahaya ini, cahaya agama Allah. Fa ahlakahumullahu ta'ala fid dunya, maka Allah Ta'ala binasakan mereka di dunia, bi an dammara mabanihim, bahawa dia binasakan binaan bangunan mereka, min qawaidiha, daripada tapaknya, daripada bahagian bawahnya. Boleh jadi berlaku tanah mendap, boleh jadi berlaku apa dia, tanah apa dia, tanah mendap, tanah jegeluh, ataupun struktur tanah menjadi lemah, akhirnya bangunan itu runtuh, dan sekaligus bumbung bahagian atas juga akan ranak menimpa mereka, maka matilah mereka. Kharra bermakna saqata, jatuhlah, as-saqfu, bumbung, bahagian atas, yakni mereka mendapat kesakitan daripada bawah, min tahtihim wa min fawqihim, daripada atas mereka, daripada bawah mereka dan daripada atas mereka. Wa atahumul azab min haitsu la yash'urun, dan datangnya kepada mereka azab dalam keadaan mereka tidak sedar. Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan azab itu didatangkan, sama ada Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarrifu
kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa untuk menghantar kepada kamu azab, sama ada azab siksaan itu datang daripada min fawqihim, datang daripada min fawqikum au min tahti arjulikum, datang daripada atas kamu, datang daripada bawah. Daripada atas boleh jadi dalam bentuk at-tufan, ribut taufan, boleh jadi dalam bentuk as-sayhah, suara pekikan yang kuat berlaku kepada kaum Samud, ataupun boleh jadi dalam bentuk apa sahaja yang manusia tidak sangka daripada bawah. Daripada bawah sebagaimana berlaku kepada Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, iaitu dibenamkan ia dalam tanah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia, Qarun itu, dia dan kediamannya, rumah-rumah dia sekali, harta dia sekali, semuanya masuk dalam tanah, ya. Dan tidak ada sesiapa yang dapat menolongnya selain daripada Allah, dan dia tidaklah termasuk dari kalangan orang yang diberi pertolongan. Jadi Allah Ta'ala berkuasa sama ada azab daripada atas, daripada bawah, ataupun Allah Ta'ala menjadikan keadaan kamu dalam bentuk syi'an. Syi'an dalam bentuk yakni ahzaban, firakan, berpuak-puak, sehingga satu puak dengan puak yang lain, satu kumpulan dengan kumpulan yang lain saling bertelengkah, saling bercakaran, saling berbalah, dan dia merasakan kejahatan setengah kamu ke atas setengah yang lain. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Yani Allah Ta'ala berkuasa untuk mengenakan azab kepada manusia dengan apa cara sahaja yang dia kehendaki. Summa yaumal qiyamati yukhzihim, itu di dunia. Kemudian di hari kiamat Allah Ta'ala mengenakan penghinaan ke atas mereka, sambil dikatakan kepada mereka, aina syuraka'i allazi, di manakah sekutu-sekutuku? Kalaulah pihak yang kamu sembah selain daripada aku, kamu anggap mereka itu sebagai sekutu bagi aku, yang mana sebab kamu menganggap bagiku ada sekutu, lalu kamu berbalah, bermusuh dengan para rasul. Tusyakuna, bermakna tusyakuna rasul fihim, kamu berbalah dengan rasul semata-mata nak mempertahankan sekutu-sekutu kamu. Orang musyrikin sebenarnya mereka ini bukan tidak beriman kepada Allah, mereka beriman, tetapi keimanan mereka bercampur dengan syirik. Bercampur dengan syirik menyebabkan akidah tauhid itu rosak. Dakwah Nabi dan Rasul mengajak manusia kepada ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hendaklah kamu abdikan diri kepada Allah, kerana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tetapi kaum musyrikin, walaupun mereka meyakini Allah sebagai khaliqus samawati wal ard, sebagai pencipta langit dan bumi, ataupun sebagai pencipta, Allah khaliqu kulli syai', pencipta bagi setiap sesuatu yang ada di alam ini, tetapi dari sudut ibadat mereka telah menyengutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku adalah pihak yang terkaya, yakni tidak memerlukan daripada sebarang sekutu. Allah Ta'ala tidak berhajat. Faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu ana wa syirkahu, sesiapa yang menyekutukan aku dalam urusan ibadah yang dilakukannya, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekutu. Biasanya hadis ni kalau kita baca dalam bab berhubung dengan ikhlasun niyah, bab mengikhlaskan niat, bahwasanya Allah Ta'ala itu yang paling tidak memerlukan kepada sekutu kepada pihak yang lain, kerana seseorang yang tidak ikhlas dalam ibadatnya kerana ada tujuan yang lain, sama ada riak, boleh jadi sum'ah, lalu dikatakan kepada mereka, mintalah pahala ibadat kamu terhadap orang yang kamu tunjukkan itu, yang kamu riakkan itu, kerana aku ana aghna syuraka ani syirk, aku adalah pihak yang sangat terkaya daripada berhajat kepada adanya syuraka, sekutu. Maka di hari kiamat Allah Ta'ala bertanya kepada golongan ini, aina syurakai, kalau kamu mendakwa bagiku ada sekutu-sekutu yang kamu juga menganggap sekutu itu memiliki sifat ketuhanan, padahal sifat ketuhanan itu hanya layak bagi Allah, di manakah mereka? Kalau mereka itu masih ada, mintalah pertolongan kepada mereka.
Sebab itu dosa yang paling besar, semua kita mengetahuinya, adalah dosa apabila seseorang menjadikan bagi Allah ada sekutu. Apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, apakah dosa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan bagi Allah ada sekutu yang setanding dengannya, padahal dialah yang menciptakan kamu. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana dialah Tuhan yang telah alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terbentang, langit sebagai binaan yang tinggi. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit air hujan, maka dengan sebab air hujan itulah dia mengeluarkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah adanya andada, sekutu-sekutu, sekiranya kamu mengetahuinya. Baik, kita sambung lain kali lah, sebab kisah ni boleh habis lagi. Kalau nak habiskan sampai kepada ayat yang kita baca tu mungkin panjang lagi lah. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Ya. Ummul Qura, ya. Surah Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atha fil ummiyin, nak dikaitkan dengan Ummul Qura. Ummul Qura tu nama lain bagi Makkah. Bagi Makkah. Dialah Ummul Qura tu memang disebut dalam surah Al-An'am ada, ataupun dalam surah Asy-Syura pun ada. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu Quran ini untuk engkau beri peringatan dengan Quran kepada penduduk ummal qura, penduduk di Mekah. Adakah yang dimaksudkan penduduk Mekah itulah yang ummiyin dalam ayat surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah Ta'ala dialah yang mengutuskan dari kalangan manusia yang buta huruf ini seorang rasul. Kerana majoriti, kebanyakan, sebahagian besar penduduk di Mekah ketika itu adalah di kalangan orang-orang yang ummiyin, yang buta huruf. Khususnya kaum wanita, kaum lelaki pun ada juga. Tapi bukan semua. Sifat ummiyin tu bukan semua. Bukannya kalau kita melihat kata orang Arab ni bodoh, tak ada kemajuan, maknanya buta huruf belaka, tak reti baca. Bukan semua. Mungkin kita kena faham dari segi fakta sejarah ini. Dalam tulisan ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ali Syahawat, seorang pakar sejarah dalam bidang sejarah Islam daripada Jami'ah Al-Azhar, dalam bukunya Abatil fi at-tarikh, beberapa kesilapan dalam sejarah yang perlu diperbetulkan. Katanya berhubung dengan sifat ummiyin yang disebut dalam Quran, Allah Ta'ala utuskan Nabi dari kalangan bangsa ataupun penduduk yang ummiyin, bukan semua. Sebab dari segi hadarah, ketamadunan bangsa Arab, mereka memiliki kehebatan dari sudut berbahasa. Di zaman jahiliah, sesiapa yang belajar sejarah tarikh adab, tarikh at-tarikh al-adab al-arabi, sejarah kesusasanan Arab, di zaman jahiliah sudah wujud suk, contohnya suk Ukaz, pasar Ukaz dan yang lain-lain, di mana biasanya orang Arab menjadikan medan pasar itu untuk tempat mereka menyampaikan kalam syair. Ada yang pandai nasar, kalam syair, seperti contoh-contoh syu'ara jahiliyah seperti Amra'ul Qais, An-Nabirah, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain, sehingga dalam Quran disebut satu surah Asy-Syu'ara, surah penyair. Adakah penyair ni orang yang tidak pandai membaca dan menulis? Bagaimana mereka boleh bersyair kalau mereka tidak boleh menulis kalam syair?
Maknanya ada di kalangan mereka yang boleh baca, boleh menulis, bukan semua. Jadi kalau diitlakkan, ya. Tidak, bukan satu penghinaan, sebab dia bukan meliputi semua. Bukan meliputi semua. Bukan. Tetapi sifat ummi itu sendiri sabit dalam Quran untuk Nabi. Dalam surah Al-Jumu'ah, ummiyin bukan merujuk kepada Nabi, merujuk kepada penduduk di Mekah. Tapi dalam surah Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, sehingga ke akhir ayat. Mereka itu mengikuti rasul yang merupakan seorang nabi yang ummi, yang mana mereka mendapati nama Nabi Muhammad ini dah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi perkataan ummi dengan maksud tak tahu membaca dan menulis sudah disebut. Bahkan ada dalam hadis Nabi menyebut, nahnu ummatun ummiyah, kita ni suatu umat yang merujuk kepada majoriti yang tak tahu membaca dan menulis. La naktub wala nahsib, kita tak boleh menulis dan tak boleh mengira. Bukan kita ni merujuk pada semua. Hak tak boleh baca tu lah. Ada yang boleh tu adalah. Yang boleh baca tu adalah. Hadis ini merujuk kepada sebahagian, bukan merujuk kepada semua. Tapi bukannya sifat-sifat ummi ada pada Nabi. Baik, kenapa disebut ummi? Kata ummi ni mana mak. Ummi ni mana ibu saya. Al-um ibu, al-ab bapa. Ni sebuah kepada mak, sebagaimana diketahui dalam masyarakat jahiliyah, nisa al-jahiliyah, kaum wanita jahiliyah, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Maka lekatlah gelaran ummi. Tak ada dah. Ya, satu lagi. Ya. Perbezaan apa tadi? Perbezaan mazhab. Ya. Dia perbezaan mazhab sebenarnya bukan dari sudut dosa pahala, tak. Apabila wujud larangan, sebenarnya larangan itu tidak semestinya membawa kepada dosa, tak. Kalau kita kata dalam bab tersentuh anjing, cuma perintah apabila dalam mazhab Syafi'i, kalau sesiapa tersentuh anjing dalam keadaan badannya basah, tangan dia basah ataupun tangan dia kering tapi anjing itu basah, maka dia perlu bersihkan dengan cara disamak, dibasuh dengan 7 kali basuhan, satu-satunya air tanah. Larangan itu lebih kepada bersifat taghliz, berat. Berat tu bukan bermakna berdosa menyentuh anjing, bukan begitu. Tidak membawa kepada dosa, tak. Kalau membawa kepada dosa, maka tidak wujud hadis yang Nabi mengatakan maniktana kalban illa kalb masyih au said. Sesiapa yang memelihara anjing, kecuali kalau anjing itu untuk gembala binatang ataupun untuk pertanian, untuk berburu, maknanya dibenarkan pelihara anjing bila ada keperluan. Tetapi kalau sesiapa yang saja-saja pelihara anjing, Nabi SAW tidak menisbahkan perbuatan pelihara anjing tanpa sebab membawa kepada dosa, tetapi cuma dikatakan yunqasu ujurahu ataupun ajruhu, kuranglah pahalanya setiap hari kiratan, sebanyak 2 kirat.
banyaklah kurangnya. 2 qiraat ni jumlah satu seumpama bukit Uhud. Nabi SAW buat perbandingan seperti seorang yang solat jenazah kemudian mengiringi jenazah hingga ke kubur, maka dia mendapat pahala seperti mithlul qiratan, dua qirat yang besar seperti bukit. Itu pahala bagi sesiapa yang solat jenazah dan mengiringi jenazah hingga ke kubur, dapat pahala. Adapun kurangnya pahala sebanyak itu bagi sesiapa yang pelihara anjing tanpa ada sebab. Bukan anjing sebagai sebagai masyiyah untuk kawal. Kalau orang berok kambing banyak, takut kambing dia makan serigala, maka harus dia pelihara anjing. Bila pelihara anjing mungkin membawa kepada dia sentuh anjing. Adakah sentuh itu dosa? Tidak berdosa, tetapi dalam mazhab Syafi'i dia perlu basuh sebanyak 7 kali basuhan termasuk air tanah. Walaupun pendapat Imam Malik mengatakan itu adalah istihbab, dianjurkan, lebih digalakkan untuk basuh begitu, tidak dosa. Perbezaan itu sebenarnya dari sudut apakah yang perlu dibuat, dari sudut keperluan atau tidak perlu, istihbab ataupun tidak istihbab. Sebab kalau dalam bab dosa biasanya ulama tidak beza pandangan. Kalau perkara itu melibatkan dosa, maka mana-mana mazhab mengatakan kalau benda itu dosa, dia tetap dikira dosa. Contoh yang lain, contohnya ada pandangan ulama, contoh dalam mazhab Hanafi mengatakan menyentuh Quran tanpa wuduk harus boleh. Lebih lagi dalam keadaan yang mungkin daruri sebagainya harus boleh. Walaupun jumhur mengatakan tidak boleh menyentuh. Ada sebahagian ulama-ulama terkemudian yang mengatakan harus menyentuh. Adakah seseorang yang menyentuh dalam keadaan tidak wuduk secara automatik dia berdosa? Tidak semestinya, tidak. Sebab hukum tu di sini dilihat dari sudut sama ada ia membawa kepada suatu hukum yang mengatakan tidak wajib, sebenarnya ia lebih kepada istihbab, digalakkan, itu lebih baik, dianjurkan. Yang mengatakan wajib menganggap bahawasanya kalau seseorang dalam keadaan yang dia boleh berwuduk dan ada kesempatan untuk berbuat begitu, maka adalah lebih baik dia berwuduk sekiranya tahawunan, kerana sifat cuahnya, malasnya, ataupun sifat kerana tidak mahu memberi ihtiram, penghormatan sepatutnya kepada Al-Quran, maka tidak mustahil kemungkinan dia menanggung dosa atas sikap yang sebegitu. Tapi sebenarnya lebih baik berwuduk lah. Lebih baik berwuduk. Contohnya kita kata kanak-kanak yang belajar Quran, mungkin tidak semua di antara mereka yang mampu untuk setiap kali lepas batai semaya keluar angin ketuk apa nak pergi ambil budak-budak. No. Lalu kita kata tak boleh, dosa mu ni. Kita nak hukum dosa dalam keadaan yang dia sebegitu, kemungkinan hukuman dosa yang kita royak ke dia tu menyebabkan dia tidak mahu belajar Quran, sebab bagi dia sukar untuk berulang kali berwuduk. Maka di sini kita tidak fikir bahawa budak-budak ni sengaja buat Quran dengan tidak berwuduk sebagai suatu bentuk ihanah, penghinaan bagi Quran. Tidak begitu. Tapi kalau ada kosak begitu, maka berdosa lah. Berdosa sebab sengaja berbuat sesuatu yang seseorang tu mengelak untuk tidak membuatnya. Wallahu a'lam, gitulah. Maknanya biasanya bukan ada, perbezaan tu bukan ada kaitan dengan bab dosa pun. Dalam bab yang sama ada lebih dianjurkan apa tu tidak dianjurkan. Mungkin kita kena lebih melihat kepada banyak lagi contoh-contoh yang lain yang untuk kita kaitkan perbezaan pendapat. Sebab soalan tadi ada kaitan dengan perbezaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan wanita boleh ya 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 ya, itu kalau diteruskan dengan solat tu memang tak boleh lah. Tadi kalau sekadar adakah ia tu yang qudul wuduk ataupun la yang qudul wuduk tidak membatalkan wuduk, itu satu tajuk yang pertama. Bila masuk kepada peringkat seseorang tu berpegang kepada pandangan mengatakan batal wuduk dengan sebab tersentuh, sebab itu sekadar tu yang dia tahu, kemudian dia teruskan solat, maka memang tak boleh lah, salah lah. Tapi kalau sekadar tapi sebenarnya kena tengok juga
kes tu sebenarnya khusus untuk seseorang yang tersentuh merujuk kepada isterinya asalnya. Kalau sentuh dengan wanita lain, soal sentuh batal wuduk tu satu cerita dah. Lepas tu sentuh dengan tidak ada keperluan. Soal sentuh wuduk, batal wuduk tu satu tajuk yang lain. Sebab tajuk asalnya berhubung dengan An-Nisa adalah ayat tu aula mastumun nisa merujuk kepada isteri asalnya. Tapi kalau tersentuh kita lelaki dengan wanita yang ajnabi, kalau dipegang atas pendapat batal wuduk itu satu kes. Soalan yang kedua tu sentuh sedikit tak boleh dah. Sehingga kata Ummu Atiyah ketika Nabi berbai'ah dengan ramai kaum wanita, apabila mereka mahu menghulur tangan, Nabi kata inni la usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan wanita. Alasannya bukan Nabi kata tak saya batal semaya, bukan masalah tu, bukan soal batal semaya, tak. Tapi aku tidak bersalaman dengan kaum wanita ketika berbai'ah, cukup kamu sebut begini, selesai, kamu boleh pergi. Tapi tidak perlu kepada musafahah, sebab membawa kepada bersentuhan kulit. Kalau masalah khilaf yang kita kata, contoh sama ada kaum wanita boleh buka muka ataupun tapak tangan, sebab mazhab Syafi'i mengatakan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, tidaklah boleh kaum wanita menampakkan perhiasan badan mereka kecuali yang zahir. Yang zahir itu al-wajhu wal kaffani, wajah dan dua tapak tangan. Tetapi ada pandangan lain kata tak boleh, muka dan tapak tangan pun aurat juga, kena tutup juga. Sebab maksud yang zahir ni pakaian luar yang memang tak boleh ditutup. Atas pandangan yang lain lah, sebab ulama berbeza pendapat. Maka atas pandangan yang mengatakan kena tutup semua sekali, adakah orang yang berpegang kepada pendapat diharuskan, dibenarkan menampakkan muka dan tangan oleh wanita itu, maka dia berdosa? Tak, tidak berdosa. Ia hanya melibatkan dari segi hukum jawaz ataupun adamul jawaz, sama ada adanya hukum keharusan ataupun tidak diharuskan. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.